Di saat isteri dia suruh dia minta doa dekat Allah, suruh angkat penyakit ni, apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub mengatakan bahwasanya, wahai isteriku, berapa lama kamu duduk dengan aku? 27 tahun, mengikut riwayat tersebut. Berapa lama aku sihat? 20 tahun. Berapa lama aku sakit? 7 tahun. Malu nak minta dekat Allah baru 7 tahun. 20 tahun aku sihat, 7 tahun baru sakit, malu nak minta. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu telah pun wafat meninggalkan kita, dan apa yang Nabi bibitkan dalam hati manusia yang Nabi jumpa tidak lain tidak bukan, sifat Nabi adalah nak mensyurgakan semua orang. Tetapi kenapa kita pada hari ini hidup di zaman yang kita katakan penuh dengan ilmu, nak belajar senang, majlis ilmu banyak, salatnya kita mudah, ada masjid yang indah dan sebagainya, tetapi kenapa kerja kita pada hari ini mudah sangat menerakakan orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini, menginjak masuk ke malam yang kelima bagi bulan yang terakhir untuk tahun 1441 Hijriah. Justru dalam keadaan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk berniat i'tikaf, mengambil peluang, kesempatan dan ruang yang Allah Taala izinkan. Bahkan dalam kalam ulama menyebutkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah lebih besar ganjar, lebih besar fadilatnya daripada 10 malam pertama bulan Ramadan. Manakala 10 malam akhir bulan Ramadan lebih besar ganjaran manfaatnya daripada 10 malam akhir bulan Dzulhijjah. Bahkan diberikan pula kepada kita santunan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyaknya hadis menyebutkan antara kebaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan pernah kita lepaskan walau barang sedetik sekalipun. Perbanyakkan untuk kita untuk mengucapkan kalimah talbiyah, mengucapkan kalimah takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Menambahkan lagi bacaan salawat, bangun untuk salat sunat, salat fardu dan juga salat tahajud. Bagi kaum ibu yang mana berada dalam keadaan uzur, maka dia diberikan kebaikan pada waktu tersebut, iaitu dia boleh buat macam-macam perkara. Kadang-kadang perempuan dia duk fikir bila mai uzur, antara sifat yang perlu ada di kalangan orang yang bertakwa, di kalangan muslimat, adalah dia rasa sedih sebab dia tak boleh nak buat beberapa ibadat-ibadat besar bila mana dia datang haid dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita terfikir bahawasanya
Antara perkara yang paling besar bila seseorang wanita itu berada dalam keadaan haid adalah usaha dia meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang ke atas dia, juga merupakan jihad dalam ibadah yang besar. Bila dia datang haid, Allah Ta'ala larang dia untuk solat, maka keadaan dia yang memahami perintah dan juga larangan Allah ini, maka dia beroleh kebaikan yang cukup besar. Bahkan orang yang senantiasa melazimi perbuatan ibadat ketika mana duduk dalam keadaan yang suci, bukan berada dalam keadaan yang datang bulan dan sebagainya, perkara tersebut akan dicatat-catitkan amalan ganjaran kebaikan bila mana dia duduk dalam keadaan tak boleh nak buat. Sebelum dia datang bulan, dia duduk buat solat, dia baca Quran. Bila dia datang bulan, perbuatan dia yang dia buat masa suci itu tadi tetap juga dicatat amal dia. Dan perkara ni kena ambil. Dia boleh bangun tahajud, bahkan bangun tahajud itu juga sudah diberikan pahala. Kalau kata tak duduk dalam keadaan bangun tahajud, sebelum tidur dia niat. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah satu orang dia berniat untuk bangun tahajud tetapi dia tak bangun pun? Dia tak bangun pun tahajud tu, bahkan dia tertidur sampailah ke subuh hari. Maka bila tanya kepada Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, telah pun ditulis baginya atas apa yang dia niatkan. Bukan pahala niat, tetapi dia niat nak buat apa tu dia dapat. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi SAW, habis itu dia tidur. Sesungguhnya tidur itu kana nama sadaqatun min rabbih. Sesungguhnya tidur itu adalah sedekah daripada Tuhan dia. Betapa dahsyatnya kasih Allah Subhanahu wa taala pada kita, iaitu jangan pernah lupa bahawasanya Allah yang memiliki segala bentuk kasih sayang dan juga rahmat. Cuma tunggu masa untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh itu perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat juga insya-Allah biiznillah menjadi asbab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Ini pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan yang hadir pada malam ini, dan kita kena lafazkan kalam syukur sesyukur-syukurnya kehadrat Allah, kerana Allah jualah yang memberikan izin, Allah Ta'ala jualah yang memberikan peluang dan ruang untuk kita bertemu pada malam ini. Dan kita mohon doa moga-moga pertemuan kita berada dalam keberkatan, perpisahan kita juga diberikan kerahmatan insya-Allah. Baik. Atau benda yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan tak lain tak bukanlah, tidak lain tidak bukan isu berkenaan dengan pandemik yang kita lalui. Bahkan dalam kitab kita pada malam ini, kalau ikut dalam catat-catit terakhir, kita dah masuk dalam tajuk yang di muka surat 51. 51. Betul? Pasal keempat, iaitu keterangan berkenaan dengan ahli kitab tentang dekatnya masa penghabisan. Baik. Bertepatan dan juga berhubungan dengan perkara yang kita sedang lalui. Kalau tuan-tuan masih ingat, dalam beberapa perkara dasar yang kita bawakan kepada tuan-tuan di awal pertemuan untuk kita dedah dan bedahkan kitab ini kepada tuan-tuan, bila bercerita ataupun kita nak menekuni kisah berkenaan dengan fitan ataupun akhir zaman, semua ketentuan-ketentuan yang kita akan jumpa
dalam setiap dapatan dalil dan juga sumber-sumber daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun daripada Israiliyat ataupun perbahasan kajian-kajian tertentu yang menjurus kepada keputusan ataupun perbuatan kejadian akhir zaman. Satu perkara yang paling besar yang kita kena ingat, semuanya berada di dalam jajah takluk Allah Subhanahu wa taala, kaf dan nun. Khalas. Itu je. Tak kira lah apa benda pun. Dia main pilah berkenaan dengan kapal terbang hilang ke, tsunami mega ke, bangunan runtuh tak tahu pasal apa ke, penyakit yang kita alami ini ke, perang dunia ketiga dan sebagainya. Semua itu berada dalam ketentuan kaf dan nun Allah Subhanahu wa taala. Takat tu. Dan kalau kita boleh faham yang ni, bila mana kita ada asas yang ni, bertatihlah di mana-mana sumber yang kita jumpa, insya-Allah kita akan dipandu, kita akan diberikan taufik dan burhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila isu berkenaan dengan pandemik yang berlaku, antara benda yang dibawakan dalam kitab-kitab yang dipahamkan sebagai kitab anutan kepercayaan agama yang lain, dan saya sendiri berani katakan kitab yang kita jumpa pada hari ini yang disebut dengan pelbagai nama bukanlah kitab sebenar. Kitab sebenar ada, tetapi bukanlah seperti mana yang ada pada hari ini. Yang ada betul-betul hanyalah Al-Quran. Kerana apa? Janji Allah termaktub bahawasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan Allah jualah yang akan menjaganya. Setiap titik, setiap huruf, setiap baris yang kita duk baca, panjang pendeknya itu terjaga dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat. Dan tak boleh kita nak kata, oh kitab yang ada dalam agama ni pun betul juga. Ya mungkin mereka sadar daripada yang betul, tetapi banyaknya adalah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Tak lain tak bukan benda tu semua akan jadi banyak benda yang mereka alter, mereka adjust untuk kesenangan dan juga kemudahan mereka semata-mata. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut berkenaan dengan penyakit ini, kalau tuan-tuan masih ingat masa awal PKP 18 Mac 2020, kita sebenarnya berhadapan bukan takat pandemik penyakit, tetapi lebih berat lagi bila mana kita dapati ada berlakunya pandemik dalam akidah masyarakat umat di Malaysia khususnya. Nombor satu, benda yang berlaku dibawakan kepada kita kisah daripada kitab yang ditulis, bukan kitab lah, buku yang ditulis oleh Dean Koontz. Dalam tu tersebut penyakit Wuhan 300. Ada dapat? Tuan-tuan sudah maklum? Grup WhatsApp ada tak? Kumpul. Kata saya tak ada WhatsApp. Tak ada WhatsApp, alhamdulillah. Ada WhatsApp dia duk main. Berasap telefon dengan gerang. Duk tonyoh tu. Tasbih tu sampai berlumut tak pernah tonyoh. Tapi telefon dia boleh duk tonyoh. Dia main habaq, dia kata penyakit ni mereka dah tulis dalam buku dulu tahun 1981. Buku tu lagi tua pada saya. Dah tulis dah, kata penyakit Wuhan 300 dia akan merebak pada sekitar tahun 2020. Dia habaq pula tahun tu. Kemudian tak cukup dengan tu, nama penyakit tu Wuhan. Wuhan tempat apa tu? Yang Hubei tu. Hubei punya tempat mula-mula spark penyakit yang disebutkan sebagai COVID-19, coronavirus dan sebagainya. Dan ada di kalangan masyarakat umat berkongsi, menyebarkan dan menularkan perkara tersebut, berada dalam keadaan yang sedikit kita rasakan tidak sepatutnya wujud di kalangan orang beriman. Orang beriman tak boleh dia ada sifat macam tu. Sifat macam mana? Dia kata ni dalam buku ni dah habaq dah. Ini adalah konspirasi yang telah pun disusun atur, strategi yang telah pun dikhutuatkan ataupun yang telah dirancangkan sejak daripada awal. Tak lain tak bukan ini daripada sipulan. Baik, boleh saja nak kata lagu tu, tetapi ingat, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang ni asas dah. Han nak pi ragas sampai ke alang getar ke, han nak pi naik sampai ke kuda-kuda ke, tak masalah. Tetapi asas dia punya bim di bawah tu tetap berpegang pada kalimah kun fayakun. Boleh jelas tak? Baik. Yang kedua, belum sempat lagi perkara tu cuba diredakan, datang pula dia beritahu apa? Dia kata penyakit ni hang tak usah buat apa. Dia memang akan mai setiap 1 tahun sekali. Ni. Dia nak duk baca buku Cinderella banyak sangat ni. Ni. Dia kata dulu jadilah penyakit ni tahun 18. Betul eh? Lepas tu dia habaq pula penyakit seterusnya jadi bila? Tahun 19. Habis 19 jadi tahun bila pula? Tahun 2020.
Ni lepas tahun 2020 bila dia nak jadi pula? 21. Lepas 21 jadi bila pula? Tahun 22. Lepas 22 jadi tahun bila? Tahun 23. Lepas tahun 23. Mau bagi 32 orang buat ni. Yang ni geng-geng saya suka gunakan kaedah mereka adalah ahli nombor ekor. Tu lah. Janji dia kata tak nak boleh nak buat apa, memang benda ni 100 tahun sekali jadi. Wallahi tidak ada kaitan dengan perkara itu. Tidak ada. Semua itu adalah di bawah jajah takluk, genggam tadbir urus Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak meletakkan ujian demi ujian ke atas hamba-Nya yang mengaku beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Ta'ala hidangkan kepada kita tampilan-tampilan berkenaan dengan ujian yang pernah juga kita bawakan kepada tuan-tuan. Ujian ini hadir dalam kehidupan kita, ada kalanya menyakitkan, ada kalanya menyingkirkan, ada kalanya menyungkurkan, dan ada kala membangkitkan. Dan bila kita memahami kaedah ujian ini, kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku iman kepada Allah, dia tidak akan jadi manusia yang kelang kabut bila mana berhadapan dengan situasi yang kita sedang lalui. Ni kita masih lagi dalam PKPP yang dilakukan, dimulakan, dilaksanakan pada 10 Jun sampai hari ni. Tak tahu bila nak habis. Ni pun kita punya curve dah mula naik, adanya kluster baru, Kayangan 2.0 katanya. Kan tak tahu lah. Kayangan ke apa ke, tapi mula duk main. Dan dah ada ura-ura yang mengatakan berkemungkinan adanya risiko-risiko tertentu selepas beberapa hari daripada hari ini. Wallahualam. Tetapi bila mana kita tahu perkara ini musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 elemen besar dalam kalimah istirja' perlu untuk kita faham, kita selam dengan dalam-dalam. Kalau takat sebut inna lillah tanpa membawa nilai sebenar kalimah istirja' ini, dia tidak akan dicatat-catitkan sebagai amal khair di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, elemen dalam inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kulluhum, semua benda, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. Semua benda berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya, asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi, dan benda itu juga sama ada khusus ataupun umum, tetap juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfa' lana hadzal waba ya Allah. Kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diangkat penyakit, wabak, bala dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita kena mengetahui bahawasanya Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Ni 3 benda ni. Walaupun simple kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 benda ni kita duk sebut simple, tetapi sifat dia, hakikat dia cukup besar bila mana diucapkan oleh kalam orang-orang yang beriman. Sebab tu kita kena renung sejenak. Adakah perkara yang kita sedang lalui ini, pandemik ini, menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah ataupun kita semakin meluat kepada ujian Allah Subhanahu wa taala? Wal'iyadzubillah. Kata Nabi Syuaib kepada kaum dia, wahai kaumku, sesungguhnya sekiranya kamu tidak lagi berhenti daripada memusuhi perintah-perintah Allah, maka nescaya tunggulah kamu akan ditimpakan bala bencana seperti mana yang didatangkan kepada kaum Hud, seperti mana yang didatangkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan seperti mana kepada kaum Lut yang berada dekat dengan kita. Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim duduk satu zaman. Nabi Lut dikatakan dalam beberapa tafsir dia beriman kepada Nabi Allah Ibrahim AS, kemudian dia kembali ke tempatnya. Nabi Syuaib ada di situ. Sebagian mengatakan dia adalah orang yang sangkut paut dengan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala alam. Tetapi Nabi Syuaib disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Tuan-tuan akan jumpa bagaimana dia berkata kepada kaum dia, kalau hampa tak mau kena bala bencana, hampa kena berhenti daripada memusuhi setiap perintah Allah. Apa yang dikatakan bermusuh dengan perintah Allah? Dia dah salat dah, tetapi pada diri dia, dia kata solat ni susah, solat ni buat dia jadi lagi tahu, solat ni dia bagi tahu kata solat tu tak bagi apa efek kat dia. Dan bagi dia tu kalau dia diberikan pilihan sama ada nak solat ataupun tidak, dia kata dia sanggup untuk pilih tak solat. Wal'iyadzubillah. Itu adalah perkara yang dikatakan bermusuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia solat tapi dalam hati dia tu masih lagi ada perkara-perkara yang kita katakan bermusuh. Dia menutup aurat, tetapi kalau ditanya pada dia secara betul-betul hang nak tutup ke hang nak buka, dia kata lebih baik buka. Ha ni, jenis lagu ni masih lagi dikira sebagai bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Minta tuan-tuan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab itu bila disebutkan berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan jangan tersalah faham dengan pemahaman ahli kitab yang kononnya disebutkan sebagai ahli kitab, ataupun perkara-perkara yang disampaikan daripada kisah-kisah Israiliyat, terutamanya berkenaan dengan isu pandemik. Bahkan di luar sana dalam ajaran agama tersebut, mereka sudah pun berkomentar, mereka sudah pun berdiskusi, berbincang, menyatakan bahawasanya saat detik munculnya Nabi Isa AS, Imam Al-Mahdi, Dajjal sudah semakin dekat, disebabkan oleh berlakunya pandemik yang sedemikian rupa. Dan perkataan itu keluar dikhanarkan oleh bukti-bukti yang mereka nampak. Selepas daripada isu yang kata 100 ton Spanish flu, dia mai pula metok kat kita dukhan 8 Mei 2020. Ada dapat kisah bulan Ramadan baru ni, pada 15 Ramadan akan ada dukhan, meteor akan hantam bumi, kemudian akan dengar satu suara. Dalam 2-3 hari sebelum tu bintang Suraya mula keluar terpancar di waktu siang pagi Ramadan dan sebagainya, dibawakan kepada kita. Dan benda ni masih lagi ditularkan. Hakikat orang beriman yang memahami konsep dukhan, dia tahu bahawasanya dukhan ini berlaku di saat paling tidak pun manusia sudah tidak lagi melakukan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dukhan berlaku. Yang kedua, bila dukhan berlaku, bukanlah ciri-ciri orang beriman keluar daripada rumah sambil melangut ke langit tengok tak mana nak turun, nak ambil gambar, nak selfie ke apa. Tak ada. Orang beriman dia tingkatkan amal, kurangkan ramal. Sebab tu saya beritahu orang iman dia tingkatkan amal, dia kurangkan ramal. Tapi pasal kita duk pining, pasal tu duk buat ramai, ni masalah. Boleh faham tuan-tuan? Dia beritahu pula kata meteor akan menghentam. Secara jujur kita jumpa memang ada astronomi Malaysia keluarkan kenyataan yang disadur daripada pihak NASA dan juga Eropah punya astronomi. Dia sebut ada dalam 3 hari sebelum daripada 15 Ramadan untuk tahun yang baru ni, yang bulan 5 baru ni, memang ada satu meteor yang melalui, dia lalu dekat orbit bumi, tetapi bukan orbit bumi yang dekat, jauh. Pada hari yang ke-12 Ramadan, 12 atau 11 Ramadan, memang dia ada lalu, tetapi dia cuma lalu, dia tak singgah Malaysia main Pak Mat Western ke, dia tak singgah pergi Rumah Batu balik pulau makan rian, dia lalu betul je. Sebab itu bila sebut berkenaan perkara ni, tuan-tuan kena tengok sumber dia. Benda ni pernah tular pada tahun 2011, masa zaman tu WhatsApp pun tak apa nak cun lagi. Kemudian keluar lagi pada tahun 2015, kemudian tahun 2018 dia keluar lagi, dia tukar cover shoot. Tahun 2019 dia main pula. Lepas tu dia bubuh pula cover shoot Wai Suku, dia main hentak tu ni. Kita pun pakat duk hentak. Ya Rabbi, ini bukan hakikat dasar orang beriman. Hentikan sifat ataupun pemahaman sedemikian. Bahkan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan wasta'inu bis-sabri was-salah. 3 benda ni kena jalan serentak. Bila kamu duduk dalam keadaan yang berhadapan dengan pandemik, tak kiralah pandemik ataupun penyakit, perang dan sebagainya, bahkan lebih khusus kita katakan sebagai penyakit, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, dan hadis ini kita bawakan untuk dalam bulan ni di beberapa tempat untuk kita kongsikan, iaitu hadis yang kita titipkan dari kitab Fathur Rabbani fi Tartib Al-Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Syaibani dalam Kitabul Wara', satu kitab yang menceritakan tentang penyakit. Hadis ini datang daripada jalur riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa min 'abdin yaqta'una ta'un fihi. Tidak menjadi satu perkara ataupun seseorang hamba Allah bila mana dia berhadapan dengan wabak penyakit ta'un. Matan dalam hadis tersebut menyebutkan ta'un. Kemudian wa yamkusu fi baladihi, dan dia kekal diam menetap di negeri dia. Dia tak keluar pergi keluar. Kita ada dapat dalam PKP itu larangan rentas negeri, kan? Rentas negeri tak boleh. So benda tu ambil juga daripada ketetapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang berwabak kita jangan masuk. Kita pula bila tempat kita ada wabak kita jangan keluar, orang luar jangan masuk. So dia punya imbalan dan juga tamsilan dia macam tu.
Kemudian kata Nabi SAW, wa yamkusu fi baladihi, dengan 3 elemen, sabiran, muhtasiban. Yang ketiganya, kataballahu lahu. Dia duduk diam dalam negeri dia tak keluar pergi mana-mana, orang luar tak masuk, dan dia memiliki 3 sifat utama, 3 kuasa elemental yang ada pada diri dia. Bila mana dia berhadapan dengan pandemik, penyakit, wabak dan sebagainya. Nombor 1 kata Nabi, sabiran. Yang kedua, muhtasiban. Yang ketiga, kataballahu lahu. Yang pertama disebutkan sabiran daripada kalimah sabar. Sabar. Bila ada alif di belakang, selalu kita bawakan formula ni pada tuan-tuan, ada alif ziyadah di belakang, maksudnya berubah daripada satu sabar menjadi sifatnya sabar yang superlatif. Maksudnya terlampau banyak sabarnya. Ulama muhadithin mengatakan, bila mencerakinkan hadis ini, sabar setidak-tidaknya terbagi kepada 2 behalf hadis ini. Untuk hadis ini ada 2. Nombor 1, sabar dalam menerima ketentuan daripada Allah. Kita tahu kata ini adalah ketentuan daripada Allah, penyakit ini berlaku bukan disebabkan makhluk dan sebagainya, tetapi Allah jualah yang menetapkan perkara ini berlaku. Yang kedua, sabar dalam berikhtiar. Sabar dalam berikhtiar. Bila sebut kata sabar dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu tadi bila dia tahu benda ni datang dari Allah, dia tak kelang kabut untuk bagi satu komentar. Dia tak jadi orang yang kelang kabut terus nak abang kata benda ni manusia ni buat, benda ni macam ni, benda ni macam tu, sebenarnya macam tu, sebenarnya macam ni. Hak ni geng sebenarnya. Ada grup WhatsApp lah. Kami grup WhatsApp geng sebenarnya, macam-macam sebenarnya. Dia tak mana sebenar. Bila mana dia tanya lagu tu ni ada konspirasi macam-macam. Tetapi bila mana kita tahu ini adalah ketentuan pada Allah, kita sabar. Sabar macam mana? Contoh, bila jadi hari tu, pakat duk jengui kepala, pisau kata dekat orang di China. Ni tahu pasal apa jadi. Hantar pasal apa sebenarnya benda ni jadi. Sebenarnya benda ni jadi sebab depa duk menteka darah kelawar. Betul? Tak mula-mula tu. Ingat ke lupa bila? Duk makan ayam dalgona lupa bila dia tahu Ustaz. Duk buat roti canai kat rumah lupa bila. Mula-mula dulu. Masa bulan 1, bulan 2, masuk bulan 3 awal. Benda ni bukan pasal apa, sebab hygiene. Ada orang makan kelawar, lepas ni yang makan kelawar kena. Kita duk belah jalan baru hitam, bagan baru hitam duk relax. Jalan baru bagan hitam, ambil lama tak main, jangan marah. Macam nak punggai dia. Kita mula duk kata lepas kena, kita tak kena pasal kita tak makan. Kan? Tiba betul punya duk dah. Tak sampai 3 minggu Malaysia kena lockdown bang. Ada kes dekat kita. Kita punya curve meningkat dalam kiraan yang luar daripada kita punya expectation. Di China pula menurun. Peratusan kesembuhan yang sembuh tu banyak daripada kita. Kita punya penyakit duk naik, mereka punya sembuh berpuluh ribu. Bila mereka mula turun, geng mereka pula panggung kepala tanya kita, "Wah, Malaysia pun makan kelawar ke?" Nampak? Hasil daripada apa? Tidak sabar. Tidak sabar. Sedangkan Nabi kata bila hamai pandemik ni hang kena sabar, macam mana pun sabar. Sabar menerima ketentuan. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam di saat ditimpakan ujian yang bertimpa-timpa. Dia kena penyakit. Yang penyakit ni tidak ada orang yang pernah kena sebelum dia dan tidak pernah dialami oleh orang selepas dia. Kematian anaknya 12 orang dalam masa yang sama. Kehilangan binatang ternak, mati habis. Tanaman-tanaman dia hancur musnah. Dan benda tu pula berada dalam keadaan dia sendiri pun dapat penyakit, duk rasa sedih, dia down. Dia tak kena lock tetapi dia down. Ujian itu tadi ujian yang bagi kita menyakitkan. Bagi kita lah. Tapi apa kata Nabi Ayub AS kepada isteri dia? Di saat isteri dia suruh dia minta doa dekat Allah, suruh angkat penyakit ni. Apa kata Nabi Ayub AS? Nabi Ayub mengatakan bahawasanya, wahai isteriku, berapa lama kamu duduk dengan aku? 27 tahun. Mengikut riwayat tersebut. Berapa lama aku sihat? 20 tahun. Berapa lama aku sakit? 7 tahun. Malu nak minta dekat Allah baru 7 tahun. 20 tahun aku sihat, 7 tahun baru sakit, malu nak minta. Kemudian Allah Ta'ala datangkan bikisan kisah Nabi Ayub AS pada surah Al-Anbiya di ayat yang ke-83. Dan kemudian Allah Ta'ala jawab permohonan doa daripada Nabi Ayub AS di ayat yang seterusnya pada ayat 84. Dan Nabi Ayub pada waktu itu bermohon, minta kepada Allah satu perkara yang dikatakan penyembuhan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana penyakit itu dah mula mengganggu kualiti ibadah Nabi Ayub AS. Bila penyakit itu dah mula ganggu kualiti ibadah Nabi Ayub,
maka Nabi Ayub alaihissalam fanada, dia merayu, bermunajat kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin, dengan menggunakan dua kalimah nama Allah Arhamar Rahimin, Rahman dengan Rahim. Dan disebabkan oleh perbuatan doa dia, minta pada Allah, dikhanakan bukan sebab dia tak tahan benda tu kacau tak, tetapi sebab kacau aku okey, tapi bila dia kacau ibadat aku no, bila dia kacau hubungan aku dengan Allah no, benda ni tak boleh. Maka dia minta dekat Allah, moga diangkat penyakit ni. Tak tunggu lama, Allah Ta'ala jawab pada ayat yang ke-84 di surah Al-Anbiya, fastajabna fakashafna. Allah Ta'ala bagi penyembuhan dan juga diberikan semua benda yang dihilang dulu dapat balik dan tambahan sekali ganda. Penyakit dia hilang, penyakit dia lega, disembuhkan. Binatang ternak dia dapat bela balik. Tumbuh-tumbuhan dia tanam, dia hidup balik. Dan anak dia bukan 12 orang tetapi sekali ganda, 24 orang. Jangan duk tepuk dahi. Kita lah duk fikir buku merah nak buka atau mana, nak kata duk berkeli dengan misi kau. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Bukan Abang Ayub, ni Nabi Ayub alaihissalam. Down. Menerima ketentuan daripada Allah adalah satu benda yang dibalut kemas dalam pemahaman akidah dan juga iman. Kalau satu orang melihat satu ujian yang diberikan oleh Allah pada pandang makhluk semata-mata dan tidak memikirkan bagaimana Allah memandang, maka kita akan terlepas ayat akhir surah Al-Baqarah, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila mana kita diberikan ujian, ketahui nombor satu pada dia, benda ni mai daripada Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Allah sebagai tempat pengembalian. Yang kedua yang kita kena tahu pada dia, bila kita dapat ujian, kita kena tahu Allah percaya kita boleh harum ujian tu. Allah percaya dekat kita, kita boleh hadap ujian tu. Dan jangan kita duk tanya, ya Allah, why me? Allah akan jawab, why not? Sebab tu Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dan bila mana kita faham nilai ni, orang yang beriman bila dia berhadap dengan ujian, dia tak nampak masalah itu, tetapi dia nampak siapa yang memberi masalah dan ujian itu. Sifat keampunan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuak dalam hati orang beriman, dan dia akan terus minta keampunan daripada Allah. Sebab itu bila tengok peristiwa lockdown, yang bagi kita memang lockdown lah, Nabi Yunus alaihissalam di lockdown dalam perut ikan Nun, dan kita pernah bawakan kisah pada tuan-tuan. Dan bila mana perkara itu berlaku, apa yang Nabi Yunus alaihissalam sebutkan, di titik terdalam bumi, iaitu di dasar lautan, antara doa dalam satu riwayat menyebutkan malaikat mengangkat doa manusia diangkat daripada ada daratan, kemudian diangkat doa daripada lautan. Tetapi agak menjadi satu kemuskilan bila mana ada satu doa yang mai daripada pinch point yang terdalam di dalam laut, dan mereka bertanya, doa siapa ni? Rupanya doa Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan Nun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui langit demi langit sehingga menuju keiliyin Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ketahuilah wahai saudaraku, bila mana kita ditimpakan dengan ujian, antara benda yang paling besar adalah memperkemaskan akidah bahawasanya la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya akulah yang banyak menzalimi diri aku, sesungguhnya akulah yang tergolong dalam golongan yang zalim. Tetapi berapa ramai yang kita sedar benda ni. Sebab tu Nabi SAW mengatakan elemen yang kedua bila kita beradab dengan penyakit, wabak, balak dan sebagainya adalah muhtasiban. Muhtasiban daripada kalimah hisab. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab depan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai yang boleh menuding jari ke arah diri dia di saat dia berhadapan dengan segala jenis ujian. Apa yang dia buat? Yang ni semua salah kawan ni. Kerana apa? Sebab kita dah lama mengaji lagu bangau. Boleh faham? Kan? Tak salah bangau, yang salah apa? Rumput. Kita yang rumput pun tak salah. Salah siapa? Abang tak makan. Sampai ke sudah. Dan sebab itu bila kita masih ada lagi penyakit bangau, jangan duk tanya mata nasrullah, bila datangnya pertolongan Allah, tak akan mungkin. Sebab kita memahami konsep ujian Allah pada satu pandangan yang bukan hakikat sebenar orang yang beriman. Baik tuan-tuan, saya tidak
berniat untuk menyambung panjang, tetapi ini adalah hakikat yang berlaku dalam masyarakat umat. Dan bila mana kita diberikan sedikit ruang kelonggaran, yang Allah Ta'ala berikan izin, kesempatan. Awal PKP kita ada kawan-kawan kita yang duk update Facebook, duk tulis dalam Instagram, duk kongsi, share video dalam WhatsApp dan sebagainya. Dia kata esok masjid buka, aku nanti mai. Ini dah berapa 5 Zulhijjah kan? Lembu yang nak korban duk ada, dia tak mai. Yang ni kita nak bagi tahu situasi. Saya bukan nak abang. Baru ni ada orang tanya, kata ustaz, apa nama bolehkah kita duk tolong pikir pasal orang tak mai? Ya boleh, tak ada masalah. Bila lepas tak mai, kita kadang kita syahdu, kita rindu, kita rasa sendu bila lepas tak mai. So bila lepas tak mai, hakikat kita mengaku iman, apa kita kena buat? Doa. Bukan kita duk kali tengok, habis lain rumah aku seorang lah. Rumah hujung tu tak mai pun. Dah, bukan yang tu kerja kita. Kerja kita adalah berdoa. Sebab Allah Ta'ala izin kita mai ni kerana ada kebaikan yang kita boleh bawa balik. Ada benih-benih cinta, putik-putik rindu kepada Allah yang perlu untuk kita taburkan, untuk kita semaikan di kawasan kita. Dan jangan pernah kita memandang mereka dengan nilai benci. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu telah pun wafat meninggalkan kita. Dan apa yang Nabi bibitkan dalam hati manusia yang Nabi jumpa tidak lain tidak bukan, sifat Nabi adalah nak mensyurgakan semua orang. Tetapi kenapa kita pada hari ini hidup di zaman yang kita katakan penuh dengan ilmu, nak belajar senang, majlis ilmu banyak, salatnya kita mudah, ada masjid yang indah dan sebagainya, tetapi kenapa kerja kita pada hari ini mudah sangat menerakakan orang? Dan tiba-tiba kita boleh mengaku aku adalah umat Nabi SAW. Nabi mana? Nabi mana yang kita ikut ni? Nabi Lahuda. Nabi mana yang kita ikut? Sebab itu antara perkara yang paling menjadi dasar bila mana Allah Ta'ala beri kesempatan di atas kesempitan yang berlaku ke atas kita adalah terus menerus bermohon, bermunajat kepada Allah. Moga-moga diberikan kebaikan pada kawan-kawan kita yang belum lagi diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hadir. Dan benda ni jangan kita target untuk dia. Kadang-kadang tak dapat dekat dia, pergi dekat pasangan dia. Tak dapat pasangan, mungkin dapat kat adik-beradik dia. Tak dapat adik-beradik, mungkin dapat kat anak. Tak anak cucu, tak cucu cicit. Dan benda ni bukan tak ada. Ada bingkisan perkara berkenaan dengan hari raya korban. Tuan-tuan pernah dengar kisah Siti Hajar ketika mana diambil takrifan berkenaan dengan sa'i daripada Bukit Safa ke Marwah. Kita selalu dengar benda ni. Tak tahu kita dulu dengar. Bila mana sebut kata Siti Hajar dia berlari naik ke Bukit Safa, turun pergi naik Bukit Marwah berulang kali. Dalam riwayat menyebutkan 7 kali. Dan apa yang dia nak cari masa tu? Dia nak cari ayah. Nak cari ayah. Sehinggalah bila mana cukup bilangannya, kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawasanya dia nampak di bawah kaki Nabi Ismail malaikat mengoyakkan bumi. Maka keluar ayat di situ. Nak memberikan banyak tamsilan. Antara tamsilan yang terbesar untuk kita ambil peranan, untuk kita ambil faham. Apa dia tuan-tuan? Bahawasanya di saat kita berusaha berdoa kepada orang tersebut, di saat kita berusaha mengajak orang tersebut, kadang-kadang keputusan Allah tak pi dekat dia, tetapi pi dekat keturunan dia. Sama juga dengan keadaan kita dah berusaha, kita kerja, kita cari rezeki dengan jalan yang elok. Kadang-kadang kita tak nampak tak mana yang main elok kat aku, tak ada apa pun, hidup sama aja. Rupanya kebaikan tu Allah Ta'ala bagi dekat anak kita. Dan benda ini juga dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mana hijrah ke Taif. Nabi SAW menyampaikan dakwah ke Taif, dan bila sampai di sana Nabi diterjah dengan pelbagai kecaman, hinaan. Bahkan tak cukup dengan itu, dihujani atas tubuh mulia baginda Nabi SAW batu demi batu, sehingga luka tubuh badan Nabi SAW. Darah memenuhi paduka baginda Nabi SAW. Dan apa kata Nabi di saat bersandar di pohon kurma? Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau mereka tak beriman, saya anak-anak mereka akan beriman. InsyaAllah. Nazan. Betul ya? Boleh sambung kan? Jadi dekat itu dulu perkongsian. Kalau kata ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong kaburkan insya-Allah. Dan kita kutip kalam ulama yang selalu kita kongsikan dengan tuan-tuan, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafudul mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.